What's up? Welcome to Tech Dip, the show again more dip for your tech and more tech for your dip. Hari ni kita nak tengok macam mana kita nak jadi YouTuber yang baik, okay, ramai orang yang nak tahu sama ada nak jadi YouTuber ni kena pakai kamera mahal atau boleh pakai telefon aja. Memandangkan telefon kita pun sebenarnya lagi mahal daripada kamera kan. Kita nak tahu sama ada duit yang kita ada tu 3,000 lebih tu patut kita beli telefon yang bagus atau patut kita beli kamera yang bagus. Jadi hari ini kita shoot menggunakan dua kamera, kamera A dan juga kamera B, dan anda boleh tekalah yang mana guna kamera dan yang mana guna iPhone, okay? Selamat datang ke Tech Dip, channel YouTube di mana kita review barang-barang gadget menarik dan juga kita mengajar anda macam mana nak guna gadget-gadget tersebut. Pada masa yang sama kita ajar anda macam mana nak buat YouTube dan macam mana nak grow as a YouTuber. Jadi kalau anda berminat dengan konten-konten Tech Dip, make sure anda like video ni dan juga subscribe, sebab setiap subscription daripada Dip Fam akan membantu Tech Dip grow, Okay, jadi hari ini kita nak bantu anda nak grow your YouTube channel, nak tingkatkan kualiti YouTube anda. Let's go! Okay, sebelum tu saya nak cakap tentang benda-benda yang meningkatkan kualiti video anda. Bukan sahaja dari segi video kualiti melalui kamera ataupun telefon, tapi juga yang penting ialah nombor satu, sound, iaitu recording suara penting dalam penghasilan video. Jadi itu bergantung kepada sound quality. Tapi dalam video ni kita tak cakap lah pasal benda tu. Lighting juga menyebabkan kualiti video anda tu baik atau tak, okay? Certain cameras, especially kamera telefon, dia kalau lighting tu bagus, dia cantik. Tapi bila lighting tu low, dia tak cantik. Jadi kita akan tengok perbezaan antara kamera dan juga kamera telefon selepas ini, okay? Dan yang terakhir sekali, benda yang efek kualiti video anda ialah kesusahan untuk shooting subjek tu. Sama ada subjek tu bergerak atau subjek tu jauh atau dekat, bergantung menyebabkan sama ada subjek tu susah nak shoot atau tak. Jadi dalam senario-senario tu, perbezaan antara kamera dan juga kamera telefon akan menjadi jelas lah. Maknanya certain situations you need a camera, certain situations you can just shoot with your phone, okay? Jadi dengan limitasi-limitasi tu, with all the limitations, with all the kekurangan, kita akan tengok perbezaan antara kamera dan juga video kamera dekat telefon. Okey, sekarang saya nak bercakap tentang kelebihan menggunakan kamera. Okey, kenapa anda nak beli kamera DSLR ke mirrorless ke? Kenapa anda nak beli kamera instead of guna je telefon anda yang sangat canggih tu? Okey, nombor satu ialah kamera ni dia boleh setting macam-macam. Okey, kalau anda menggunakan kamera telefon, banyak settings anda tak boleh buat, macam manual ISO atau manual aperture, tak boleh buat. Jadi bercakap tentang manual settings, okay, kita juga maknanya pada kamera ni, kenapa dia boleh tukar manual settings tu? Sebab kamera ni dia boleh tukar-tukar lens. Jadi bila anda boleh tukar-tukar lens, anda boleh dapat efek yang berbeza-beza, dan juga anda boleh shoot subjek sama ada dekat atau jauh menggunakan lens yang berbeza-beza. Juga kalau anda suka dengan bokeh efek tu, yang blur-blur kat belakang tu, itu pun boleh achieve menggunakan kamera. Tapi kamera telefon pun boleh juga, cuma lens pada kamera, lensa pada kamera telefon tu kita tak boleh tukar kan. Jadi sebab itulah ada limitasi pada kamera telefon berbanding dengan kamera yang kita beli, dedicated camera, okay, apa kekurangan menggunakan kamera pula? Okay, nombor satu, kamera ni anda memerlukan kefahaman yang mendalam tentang aspek-aspek yang menyebabkan kualiti gambar tu, okay? Jadi tak guna anda beli kamera mahal-mahal, lepas tu anda guna auto setting, okay? Anda nak guna manual setting bila anda beli kamera-kamera ni. Jadi kefahaman dan skill mendalam perlu untuk anda gunakan kamera.
Jadi bila anda guna kamera yang mahal, okey, kamera dedicated kamera macam DSLR ke, tapi bila anda tak pandai guna, gambar dia buruk. Okey, kita teruskan kepada poin kedua, iaitu auto setting pada kamera-kamera ni tidak secantik kamera telefon tau. Okey, kalau anda pakai auto setting pada DSLR ke, kadang-kadang dia punya AI tu, dia punya prosesor dalam kamera tu tak sehebat prosesor telefon anda. Jadi gambar yang anda dapat, gambar auto yang anda dapat tu tak cantik, tak secantik kamera telefon. Cuma kalau anda pandai main manual setting, barulah anda boleh dapat kualiti yang lebih baik daripada kamera telefon. Jadi itulah kekurangan menggunakan kamera besar ni, iaitu anda kena ada skill dan anda sepatutnya tak gunalah, sebab auto setting dia tak sebagus dekat telefon. Okey, lepas ni kita akan buat beberapa shot dan kita akan tunjuk perbezaan antara shooting dengan kamera dan juga menggunakan kamera telefon dari segi B-roll dan juga dari segi product shot. Jadi bolehkah anda menjadi fotografer menggunakan kamera telefon sahaja untuk buat product shot, untuk buat FB marketing, untuk buat iklan, untuk buat Photoshop? Boleh tak anda gunakan kamera telefon sahaja, atau adakah patut anda drop your money to buy a proper camera? Itu satu soalan yang bagus dan kita akan tengok contoh-contoh B-roll dan juga contoh-contoh product shot yang kita boleh achieve melalui kamera dan juga melalui telefon kamera. Okey. Jom kita cakap tentang kamera telefon pula. Kelebihan kamera telefon ialah auto setting dia cantik. Macam kita dah cakap tadi kan, prosesor dalam telefon anda, smartphone anda sekarang ni, dia sangat power. Jadi dengan GPU-nya, dengan dedicated prosesornya, macam-macam processing dia lakukan pada gambar tu. Jadi auto setting, awak tak perlu setting apa-apa, tak perlu ada skill apa-apa. Awak tekan je, gambar, exposure, dari segi dynamic range, dari segi color, dia jadi cantik tanpa apa-apa skill dan memudahkan kerja anda. Okey, dan juga kamera telefon ni simple, dia cepat. Okey, jadi anda ada apa-apa nak perlu shoot, anda boleh shoot terus. Sedangkan kalau anda gunakan kamera, anda perlu main dengan manual setting dulu exposure, setting dulu macam-macam, baru dapat gambar yang cantik. Jadi itulah kelebihan menggunakan kamera telefon. Okey, lagi satu kelebihan kamera telefon ni ialah kamera telefon sekarang dia ada AI, okey, artificial intelligence. Jadi dia ada processing dalam built-in program dalam telefon tu yang membantu anda mendapat gambar yang cantik. Jadi prosesor dalam telefon anda ni dia detect, okey, muka dekat mana, okey, langit dekat mana, dan dia akan bagi anda gambar yang terbaik. Dia akan setting color automatic, dia akan setting warna kulit automatic dan memberi anda gambar yang terbaik. Jadi itulah dia kelebihan telefon. Okey, jadi jangan kata menggunakan telefon ni adalah lebih teruk daripada guna kamera. Tak. Okey, kadang-kadang guna telefon ni untuk yang tak ada skill jauh lebih baik daripada anda beli mahal-mahal kamera tapi tak tahu guna. Kalau anda nak telefon orang, boleh guna telefon. Kalau guna kamera, mana boleh telefon orang. Okey, jom kita bercakap tentang kekurangan menggunakan kamera telefon pula. Kekurangan menggunakan kamera telefon ni, satu ialah dia tak boleh setting macam-macam. Walaupun anda download macam manual app untuk setting manually ISO ke apa, setakat ISO je lah dia boleh setting. Okay,
dari segi focal length, macam kita tak boleh tukar lensa pada kamera telefon. Walaupun kita boleh belilah lensa macam-macam, dan lensa macam-macam yang lekat pada belakang tu selalunya tak kualiti pun. Kalau beli yang murah, lagi teruk gambar punya kualiti dapat. Dari segi setting macam-macam, dari segi aperture, dari segi shutter speed, dia tak boleh nak setting pada kamera telefon. Sedangkan bila anda beli kamera ni, anda boleh setting macam-macam bersesuaian dengan keperluan anda. Katakan anda shooting sport mode, dan anda boleh up the shutter speed. Kalau anda shooting portrait, dan anda boleh lower the aperture untuk dapatkan blur background. Macam-macam lah anda boleh setting, dan anda boleh tukar lens pula, anda boleh upgrade lens pula pada kamera. Sebab itulah fotografer menggunakan dedicated camera dan tidak menggunakan phone sahaja. Okay? Jadi itu sajalah antara benda-benda yang perbezaan lah antara shooting dengan kamera dan juga shooting dengan kamera telefon. Jadi if you like this video, give it a thumbs up. If you like this channel, subscribe to Tech Dip. Okay, Tech Dip ni kita review macam-macam barang, dari kamera sehinggalah kepada dongle MacBook, atau macam-macam lah. Kita review mikrofon, kita review kipas, kita review apa-apa saja yang anda boleh fikirkan, kita akan review, dan kita akan teach you about technology and how to use it. Di Tech Dip kita akan membantu anda menggunakan teknologi untuk meningkatkan lagi kehidupan anda untuk menjadi the best version of you. Tech Dip. Okey, jadi secara kesimpulannya, perlukah anda membeli kamera dan menunggu gear yang hebat untuk memulakan kerjaya YouTube anda? Sebenarnya terpulang pada anda. Kalau anda nak up anda punya quality, then boleh go untuk beli kamera yang boleh buat macam-macam, atau anda boleh saja gunakan kamera phone anda terus. Sebab sebenarnya kualiti dia not bad juga. Okay? Jangan tunggu lama-lama. Kualiti kamera phone anda pun sudah cukup baik sebenarnya untuk YouTube. After all, bila anda upload, anda boleh pilih 1080p atau dia punya frame rate pun 30 frames per second je dekat YouTube. Some videos boleh 60 frames per second, tapi setakat tu je lah. Jadi kamera kalau guna iPhone pun dah boleh record 4K 60 kan. Jadi sebenarnya dari segi kualiti tak ada masalah. Cuma perbezaan kamera dengan perbezaan phone ni ialah kamera ni dia boleh buat macam-macam untuk macam-macam setting. Sedangkan kamera phone ni anda terbatas bila ada sesuatu situasi yang agak kompleks, di mana lighting tak cukup, atau di mana keadaan tu subjek bergerak dengan laju, atau subjek tu jauh, dan kamera telefon anda akan terbatas. Selain daripada tu, setakat nak record dalam studio macam ni, setakat nak buat B-roll, setakat nak buat product shot, kamera phone anda sangat baik dan sangat cantik dah untuk buat YouTube video macam ni. Setakat nak cakap kat mikrofon, lepas tu nak record kepala anda, tak ada hal, boleh saja dengan telefon. Okay, itu sajalah. Jadi jangan fikir banyak-banyak. Kalau nak mulakan YouTube, mulakan sekarang. Jadi macam Tech Dip, tidak pernah gusar, tidak pernah takut, sentiasa post video. Sebab kita orang nak anda follow kita, subscribe, like this video. Oh. Peace yo. Jadi sampai di sini saja. If you like this video, give it a thumbs up. If you like this channel, subscribe to Tech Dip for more tech news, for more tech tips, for more tech dip. Peace.